Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan masalah berkaitan dengan faedah kompaun lah. Okey, sebelum tu, kita kena ingat balik formula untuk mengira faedah kompaun. Okey, ini adalah formula untuk mengira faedah kompaun lah. Okey, yang mana S sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per M. Okey, kuasa MT yang mana S adalah jumlah kompaun. Okey, P adalah nilai prinsipal. R ialah kaedah faedah kompaun. Kadar faedah kompaun. T adalah tempoh masa dalam kiraan tahun. M ialah kekerapan kompaun dalam setahun. Okey, ini kita akan guna pakailah untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan faedah kompaun. Okey, baik. Okey, untuk 1.3.3, okay, kita akan tengok dulu macam mana nak kira jumlah kompaun. Okey, contoh 1 pada muka surat 4. Okey, soalannya, pada awal tahun Januari 2017, Muqtadir melabur sebanyak 10,000 dalam saham amanah di sebuah bank. Pihak bank memberi faedah keuntungan 10% setahun bagi setiap 6 bulan. Jadi kira jumlah wang Muqtadir pada tahun 2017. So kita buat keluar dulu isi-isi yang terdapat pada soalan ini. Okey, yang pertama adalah prinsipal. Kita tahu prinsipal dia adalah RM 10,000. Okey, seterusnya kita tahu kadar dia. R dia adalah 10%. Kalau 10% ni kita buat dalam bentuk perpuluhan, dia adalah 0.1 lah. Okey, nah. Okey, seterusnya kita tahu dia adalah masanya adalah selama 1 tahun. Pasal apa? Dia start menabur pada bulan Januari. Dia suruh kira pada akhir tahun Januari lah. Akhir tahun 2017. Jadi dia adalah 1 tahun lah. Okey, tapi masalahnya sekarang apabila isinya telah diberi di sini bagi setiap 6 bulan. Apa maksud itu? Selalunya kita nampak pihak bank memberi faedah keuntungan bagi setiap setahun kan? Sampai sini. Tapi kat sini bagi setiap 6 bulan. Dia ada ayat sambungan tu. Okey, baik. Okey, kalau kita buat time phase dia. Okey, dia start menabur pada bulan 1 2017. Kan? Sehingga bulan 12 2017. Tapi dalam soalan, maksudnya kat sini apa tau? Maksudnya faedah kompaun tersebut akan dikira bagi setiap 6 bulan. Maksudnya ingat balik, maksud faedah kompaun adalah jumlah faedah yang kita akan kumpulkan pada setiap bulan. Untuk soalan ni, Muqtadir, dia punya faedah tersebut akan dikira pada setiap 6 bulan. Jadi kalau dia melabur start Januari, jadi pada bulan 6 2017 dia dah start kira habis lah. Dia akan habis kira pada bulan 6. Jadi cikgu, jadi mesti kamu tanyakan, cikgu bulan lain macam mana kalau start bulan 7 tahun 2017 macam mana pula? Bila dia dah habis kira untuk bulan 6, dia akan start lagi sekali pada bulan 7 hingga bulan 12 juga 10%. Okey, jadi isunya sekarang ni pada point ni kita akan kira berapakah kekerapan dia.
So kat sini dia akan kira sekali kan. Ni kali pertama. Ini kali kedua. Jadi dalam 1 tahun untuk mutadir kekerapan kompaun tersebut dikira sebanyak 2 kali. Jadi ini adalah M kita lah. Iaitu kalau kita tengok balik formula M maksudnya adalah kekerapan kompaun. Jadi untuk contoh tadi, contoh 1 ini, kekerapan kompaun kita adalah sebanyak 2 kali. Okey, faham tak? So, kita masuklah ke dalam formula semuanya maklumat tadi. Okey, formula kita S sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per M kuasa MT. Okay, S dia kita tak tahu, dia suruh cari kan. So, P kita adalah 10,000. 1 tambah R kita, rate kita adalah 0.1. M kita adalah 2. 2. Okey, kuasa 2. M kita adalah 2. T kita adalah 1. Okey, so kirakan yang dalam bracket ni dulu. Dapat berapa? Ambil kalkulator. Kira. Dalam bracket kita adalah 0.1 bahagi 2 tambah 1. Kita dapat ni 1.05 lah kan. Jadi 10,000. Okey, 1.05. 2 darab 1 sama dengan 2. So, kita boleh kira terus pakai kalkulator lah. Okey, 10,000 darabkan dengan 1.05 kuasa 2. Kita akan dapat 11,025. Okey, jadi 11,025. Okey, ini jawapan dia. Okey, jadi pada akhir tahun 2017, Kewan Mutadir adalah sebanyak RM11,025. Okey, seterusnya contoh 2 pada muka surat 5. Okey, soalan dia. Okey, sekiranya Hasman melabur sebanyak RM3,250 selama 6.5 tahun di sebuah bank yang memberi kadar faedah 5.25% secara kompaun bagi setiap suku tahun. Kirakan jumlah wangnya apabila pelaburan tersebut matang. Okey, so kita macam biasalah, kita akan buat keluar dia punya isi. Okey, so isi yang pertama adalah 3,250. Ini adalah prinsipal kita. Okey, 6.5 tahun. Ini adalah masa. Okey, kadar faedah 5.25%. Ini adalah rate kita lah. Okey, so kita isi kat tepi ni. P sama dengan 3,250. T sama dengan 6.5. R sama dengan 5.25%. Kalau kita buat dalam bentuk perpuluhan, kita akan dapat 120. Jadi 0.0525. So, kita tak ada apa lagi. M. M kita tak ada. Okay, kat mana point untuk M? Bila dia kata, lepas kadar faedah kan, dia cakap apa? Secara kompaun bagi setiap suku tahun. Maksudnya kamu kena tahu dalam 1 tahun ada berapa suku.
Dalam satu tahun ada 4 sukuan. Jadi M kita adalah 4. Satu tahun sama dengan 4 suku. Cikgu, macam mana cikgu boleh fikir 4 suku? Kita fikir macam inilah senang. Dalam satu tahun, kita ada 4 musim. Bukannya musim dekat dalam Malaysia, musim kat dunia. Maksud cikgu, kita ada 4 musim. Dalam dunia ni ada 4 musim season. Iaitu sekarang ni musim sejuk. Lepas tu kita ada, selepas sejuk kita ada musim panas. Lepas panas kita ada musim bunga. Lepas musim bunga kita ada musim luruh. So kita ada 4 musim yang umum kat dunia kan. So ada 4 sukuan dah. Faham tak? So kita dah dapat maklumat semua ni. Soalan dia minta kirakan jumlah pelaburan wangnya apabila pelaburan tersebut matang. Dia minta S lah. So S sama dengan T dalam kurungan 1 tambah R M kuasa MT. Okey. So kita masukkan semua isi-isi ke dalam formula. So P kita adalah 3250. Dalam kurungan 1, R kita adalah 0.0525 perkan dengan M. M kita adalah 4. So, kuasa 4 darab T 6.5. So, kita kira satu-satulah. 3250. Kita kena kira dalam bracket ni dulu. Kira dalam bracket dulu. So, ambil kalkulator kita. Kalkulator kita 0.0525 bahagi 4 tambah 1. Kita dapat 1 perpuluhan. Okay. Sebelum ni cikgu ajar macam biasa kita ambil 4 titik. Perpuluhan dah. 1, 2, 3, 4. Jadi 1.013. 0.1. Allah. Sana padam. 0.1. Apa tadi? Bukan dah. 1.0. Sorry, sana padam. 1.031. 0. Masuk balik. Dah pasal apa? 131. Okey. Lepas tu 4 darab. Kita kira ni pula. 4 darab 6.5 kita dapat 26. So, bolehlah kita kira pakai kalkulator. Okey, jadi 3250 kita darabkan dengan 1.0131 kuasa 26. Dapat berapa? 4,558. 4,558 perpuluhan. Apa tu? 7. 7. 3. Kita ambil 3 lah sebab sini 2. Kita tengok kat sebelah 6 kan. Kalau 6 kita kena tambah 1. Jadi kita akan tulis perpuluhan 7, 3. Macam itulah. Okay, boleh. Okay, nak?
Okey, jadi kalau tak ada apa masalah pada muka surat berapa ni? Muka surat 5. Okey, kamu boleh buat latihan dia lah. Okey, latihannya adalah soalan 1B. 1A ni cancel. Okey, start daripada 1B. Okey, dan soalan 2. Okey, soalan 2 ni ada sikit kesalahan pada jawapan. Okey, jawapannya adalah RM12,045.15. Okey, nah, ini jawapan dia. Dan soalan 3. Okey, kamu cuba buat. Okey, nah. Okey, sila buat 5 soalan ni. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada macam mana nak menyelesaikan masalah melibatkan masa dan kadar faedah. Maksudnya kat sini, dia bagi dah soalan ni, dia dah bagi S apa semua. S dia dah bagi, P dah bagi. Jadi, dia suruh cari adalah rate dia ataupun masa. Jadi, macam mana kita nak buat apabila melibatkan soalan tersebut lah. So, kita cuba dekat contoh 1. Okey, contoh 1. John telah pinjam sebanyak RM12,000 daripada sebuah bank dengan kadar faedah kompaun 35% setahun. Kirakan tempoh tahun T yang John pinjam sekiranya jumlah bayaran balik adalah RM13,506.11. Okey, baik. Jadi kita keluarkan dulu dia punya poin dia lah. Okey. So, RM12,000 ni adalah prinsipal dia P. P adalah RM12,000. Okey, seterusnya faedah kompaun adalah R lah kan. Kadar dia R. 3%. Okey, seterusnya adalah T. Kirakan tempoh T. Kiranya kita tak tahu pun masa dia. Jadi, tak tahu. Okey. Jadi, yang John pinjam sekiranya jumlah bayaran balik dia adalah RM13,506.11. Ini adalah S. Jadi, S adalah RM13,506.11. Okey, jadi dia suruh dia T lah. So, formula kita macam biasa S sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per M kuasa MT. Okey, kita masukkan ataupun isikan poin-poin tersebut lah ke dalam formula kita. So, S kita adalah RM13,506.11 sama dengan P adalah RM12,000 1 tambah R. R 3%. Kalau kita buat dalam perpuluhan 3/100, kita akan dapat 0.03. So, 0.03 per M. Okey, kelas. Untuk contoh 1 ini, M dia tak bagi tahu kan. So, kita akan assume kekerapan untuk pinjaman John adalah setahun, iaitu sekali sahaja dia punya kekerapan dia lah. So, M adalah 1. Ditutup kurungan. Okey, kuasa dia 1 darab T. T kita tak tahu. Okey, jadi apa yang perlu kita buat kat sini? Yang pertama adalah disebabkan kita nak T kat belah sini kan. So, yang 12 ni kita akan pindahkan dia ke sebelah kiri. Disebabkan ini darab, apabila pindah dia akan jadi bahagilah. Jadi 13,506.11 sen kita akan bahagikan dengan
12,000. Sama dengan. Okey, lepas tu had ni kan, yang dalam bracket ni kita selesaikan dulu. Kira dengan kalkulator. Okay. 0.03 bahagi 1 tambah 1. Kita dapat 1.03. Salah. Lupa pening. 1.03. 1 darab T kita dapat T. Okey. Jadi yang dalam bracket ni, had ni. Bukan bracket ni nama apa? Pecahan ni kan. Kita kira dengan kalkulator. Bahagikan 13,506.11 bahagikan dengan 12,000. So 13,506.11 bahagikan dengan 12,000. So kita akan dapat, ambil 5 titik perpuluhan lah macam biasa. Jadi 1.1255. 1.1255. Sini 1.03 T. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Biasanya T kat bawah ni. Tiba-tiba T jadi kuasa. Macam mana nak buat tu? Kalau ini berlaku, ya kelas, kalau ini berlaku, T berada di atas So cikgu, T menjadi kuasa, kita akan pakai log. Kita akan tambah log. Okay, nah? Maksudnya log 1.1255 sama dengan log 1.03 T. Pasal apa? T ni nanti kita nak bawakan ke hadapan. Sebab tu kita kena pakai log lah. Jadi dia akan jadi macam ni. Yang ni cikgu akan tulis di sebelah kanan lah. Dia akan buat di sini. Cikgu tulis di sini. So, okay. Log 1.1255 sama dengan, okay, tadi asal dia macam ni kan. Jadi, T ni, disebabkan kita tambah log, had warna biru ni, log. Okay, T ni kita boleh bawa dia ke depan. Jadi, T sama. T log 1.03. Okay. Jadi sekarang ni kita nak T. Jadi kita bolehlah bawa log 1.03 ni ke sebelah kiri. Jadi ini darab kan. So dia akan jadi bahagilah. Kita akan tulis log 1.125 per log 1.03. Okay, so berapa T yang kita dapat? Jadi macam mana nak guna kalkulator? Buka kalkulator masing-masing. Okay, macam mana nak tekan? Kat sini log kan? Okay, kamu pergi dekat kalkulator ada butang LOG. Tekan butang tu. Dia keluar log. Okay, nah? Okay, log, tekanlah nombor dia. 1.125 bahagi log 1.03 sama dengan kita akan dapat 3.9847. So 3.9 Allahu Akbar 3.9847 sama dengan T. Okay, so bila jadi macam ni untuk tahun kita boleh genapkan lah.
Okey, jadi apabila kita genapkan, okey, 3 ni kita tengok sebelah sini. Saya tukar warna. Okey, 3 ni kita tengok sebelah dia 9 kan. Bila kita bundarkan 9 lebih daripada 5, kita boleh tambah 1. Jadi dia 4 lah. So, kita boleh buat kesimpulan. Pinjaman John disuruh berapakah tempoh tahun? Okey, tahun pinjaman John adalah pinjaman John macam mana buat ni? Bertempoh selama 4 tahun. Gitu. Okey nak? Kiranya John mengambil masa selama 4 tahun untuk melunaskan pinjaman dia. Macam itulah. Okey nak? Okey. Untuk T ni, apa yang baru untuk kamu? Kita menggunakan log untuk menyelesaikan masalah inilah. Okey. Okey, so kita pergi kat contoh 2 dulu. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah? Okey, contoh 2. Paula membuat satu pelaburan bernilai RM2,500 di dalam akaun simpanan tetap yang akan membayar faedah 2 kali setahun secara compound. Jadi, tahun yang perlu disimpan untuk Paula mengeluarkan sekurang-kurangnya RM5,000 dengan kadar faedah 10% setahun. Okey. Apa yang dia nak ni? Okey, so kita contoh 2 ni, kita buat keluar dulu apa yang Paula cakap. Okey, Paula cakap dia buat satu pelaburan. Prinsipal dia adalah sebanyak RM2,500. Kat sebuah faedah. Tak. Lepas tu untuk A, dia kata dia minta berapakah T. Dia tak tahu. Tahun yang perlu disimpan oleh Paula. Okey. Lepas tu, kadar faedah dia adalah 10 tahun. Lah kan. 10 tahun, 10%. Jadi kalau kita buat dalam bentuk perpuluhan, dia adalah 0.1 lah. So Paula ada cakap juga dia buat satu pelaburan dekat kawasan simpanan tetap yang membayar faedah 2 kali setahun. Jadi kekerapannya adalah sebanyak 2 lah. Jadi itu adalah M. Ini adalah M. Kekerapan dia. Kekerapan compound dibayar. So, untuk A, dia minta apa sebenarnya? Okey, dia kata dia nak tahu berapa lama Paula kena simpan kalau dia nak keluarkan sekurang-kurangnya RM5,000. Dekat sini kelas dia adalah tricky sikit soalan ni. Ayat dia macam sebelum ni, contoh sebelum ni. Dia kata Allah. Kalau ayat sebelum ni, ayat dia adalah jumlah. So, kirakan jumlah barang balik. Tapi ayat kat sini, dia kata sekurang-kurangnya. Biasanya kita menggunakan perkataan jumlah. Tapi kat sini sekurang-kurangnya. Maksud sekurang-kurangnya, kalau ayat pasar kita, dia sama maksud dengan paling sikit lah. Paling sikit. Paling minimum lah. Itu maksud dia. Sekurang-kurangnya. Okey, apakah simbol yang digunakan untuk sekurang-kurangnya? Simbol yang digunakan untuk sekurang-kurangnya adalah ini. Lebih daripada, sama dengan. Okey, nak? Lebih daripada, sama
dengan. Ini adalah simbol yang digunakan lah. So, ini adalah S. S sekurang-kurangnya adalah sebanyak 5,000. Faham tak? Maksudnya kat sini, dia nak buat keluar nanti jumlah pinjaman dia 5,000. Tapi sekurang-kurangnya 5,000. Jadi kita akan tulislah S lebih besar daripada sama dengan 5,000. Okey, nama dia lebih besar daripada sama dengan. Ini nama simbol dia. Tapi dia boleh membawa maksud sekurang-kurangnya. Okey nak? Okey, so. Okey. Untuk faedah kompaun, kita tahu formula dia adalah S sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per M kuasa MT. Okey. Jadi, kat sini, kita cakap dah kat situ. S lebih besar daripada sama dengan 5,000. Kan? So, okey, masukkan formula dia ni ke dalam sini. Ke dalam S ni. So, kita tulis saja balik. Okey. P dalam kurungan 1 tambah R per M MT lebih besar sama dengan 5,000. Okey, boleh? Ni dapat mana? Ni formula kita ni. Yang had ni. Kita tulis balik kat sini. Okey nak? So, isi-isi yang kita dapat tadi yang ni, kita masukkan dalam formula. Okey, P sama dengan 2,500. Pasal apa? Okey, 2,500. 1 tambah rate kita adalah 0.1. M kita 2. Tutup kurungan 2. Okey, T tak tahu, kita tulis T. Lebih besar sama dengan 5,000. Okey, so baik. Kita cuba scroll lah. Okey, bila jadi macam ni, kita nak selesai had T ni kan. Jadi macam biasalah, 2,500 ni kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Buat macam biasa. Buat macam selalu kita buat. Okey. Jadi bila dia pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi 5,000 bahagi 2,500. Pindah ke sebelah kanan jadi bahagi. Kita bahagikan dengan 2,500. Lepas tu kita selesaikan yang dalam bracket ni. Selesaikan. Pakai calculator. Calculator kita. Okey. 0.1. On. 0.1 bahagi 2 tambah 1. Kita akan dapat 1 berapa tadi? 1.05. 2 T. Gitu. Okey. Lepas tu kita bahagikan lah. 5,000 dengan 2,500. Dapat berapa? Kira dengan kalkulator. Okey. 5,000 bahagi 2,500 akan dapat 2. Okey. Okey, masalah seperti tadi juga. Okey, kita ada T itu menjadi kuasa dekat sini. Jadi kuasa kat situ. Jadi apa yang perlu kita buat? Ya, kita akan tambah log kat depan. Tambah siap-siap log.
Jadi bila tambah log kat depan, 2 ni kita boleh bawakan dia ke sebelah kiri lah. Dia duduk kat depan dah. Jadi kita akan tulis 2T. 2 ni duduk kat depan. Faham tak? Itu tulis balik. Log 1.05 lebih besar daripada sama dengan log 2. So kita nak 2T. Jadi log 1.05 kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Buat macam tadi. So dia akan jadi log 2 per log 1.05. Jadi dapat berapa? Kita dapat 2T lebih besar daripada sama dengan apa? Kena bagi kan? Tekan. Log 2 bahagi log 1.05. Kita dapat 14.20. Ambil 4 titik perpuluhan. Kita akan tulis 14.206. Sini 6. Sebelah sini 9. Jadi kita akan tulis 14.206. 14.206. So kita nak T. Jadi 2 ni kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Dia jadi bahagi. Jadi 14.2067. Kita perkan dengan 2. Jadi T kita dapat berapa? Satu 4.2067 bahagi 2. Kita dapat 7.1. Boleh dah tu. Okey, jadi T kita adalah lebih daripada 7.1. Maksudnya, Paula perlu menyimpan lebih daripada ataupun sekurang-kurangnya 7.1 tahun untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 5,000. Jadi kalau kita nak buat ayat kesimpulan, tulislah. Paula perlu menyimpan sekurang-kurangnya 7.1 tahun. Kalau buat ayat sikit kena ada ayat dalam tempoh lah, no? Allah, apakah ini? Dalam tempoh 7.1 tahun untuk mendapatkan ataupun untuk mengeluarkan sekurang-kurangnya RM1,000. Okey, boleh. Boleh dah. Okey, macam inilah kita buat kesimpulan. Jadi kesimpulan kita, Paula perlu menyimpan sekurang-kurangnya dalam tempoh 7.1 tahun. Kat sini. 7.1 tahun. Untuk mengeluarkan sekurang-kurangnya 5,000. Okey, Okey, so B. Okey, B adalah sambungan daripada soalan tadilah. So, kita boleh ambil isi daripada contoh 2. Okey, tapi soalan B, apa poin dia adalah dia nak minta kadar faedah yang Paula kena target untuk mengeluarkan sekurang-kurangnya. Dia pakai ayat sekurang-kurangnya lagi.
4,500 dalam masa 5 tahun. Okey. So, point yang ada kat sini adalah T sama dengan 5. Tapi dia minta kadar faedah. Dia kita tak tahulah. Okey. P kita ambil hak tadi. Okey. P tadi 2,500 dan juga M. M kita 2. 2,500. M kita adalah 2. Okey. Macam tadi juga soalannya adalah sekurang-kurangnya 4,500. Inilah tricky soalan kita. Okey. 4,500 adalah S. Jadi S kita sekurang-kurangnya 4,500. Okey nak? Okey. Jadi, macam mana kita nak tulis? Kita ambil kat sini. S sekurang-kurangnya 4,500. So, kita tahu formula S adalah P dalam kurungan 1 tambah R per M MT. Kita buat macam tadi. Lebih besar daripada sama dengan, subhanallah, besarnya. 4,500. Okay, okay, so kita masukkan poin-poin yang kita dapat tadi. Mana poin aku? Tu dia. Ke dalam formula. Jadi P kita adalah 2,500. Masukkan. Okay, 1 tambah rate kita tak tahu. Tulis balik R. Per M. M kita 2. Okay. M 2 darab T masa kita 5 lebih besar sama dengan 4,500. Okey. So, cikgu besarkan sikit. Allahuakbar. Jadi kita boleh macam biasalah. Kita nak R ni kan. Betul tak? So, 2,500 ni kita boleh pindahkan dia ke sebelah kanan ni. So, kita tulis balik lah. 1 tambah R per 2. Ni kita tak boleh selesaikan sebab ada pemulih ubah. Ini boleh. 2 darab 5 kita dapat 10. Jadi 4,500 per. Okey. 2,500 kita pindahkan sebelah kanan. Dia akan jadi bahagi. So kita bahagikan dengan 2,500. Jadi kita tekan kalkulator. Ni 4,500 bahagi 2,500 kita akan dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 1 tambah 10. Jadi kita tekan kalkulator. 4,500 bahagi 2,500 kita akan dapat 1,8. 1,8. Nak? Okey. Lepas tu Allah Akbar kabira. Okey, baik. Lepas tu apa yang perlu kita buat? Nampak tak kat sini? Dia ada kuasa kan? Kuasa ni menutupi semua. Jadi kuasa ni kita kena pindah ke sebelah kanan. Dia pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa. Jadi macam mana kita nak tulis? 1 tambah R per 2 lebih besar daripada sama dengan, kita akan tulis punca kuasa 10. 1,8. Sana cikgu. Jadi 1 tambah R per 2 lebih besar daripada, kita tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Untuk kalkulator cikgu kena tulis 10 dulu. Yang ni design lama lah.
Jadi macam mana nak tulis punca kuasa ni? Tekan shift, tekan dekat butang kuasa. Yang simbol ni lah. So kita tekan, dia jadi, dia keluar macam ni lah. Ini punca kuasa. Yang kita boleh tulis lebih daripada 3. Okay, nah? Berapa tak? 1.8. Tulis 1.8. Jadi kita akan dapat, kita ambil 4 titik perpuluhan lah. Jadi 1.0605. 1.0605. Okey, so kita nak pindahkan 1 ke sebelah kanan. Jadi R per 2, 1.0605. Okay, 1 ni kita pindahkan sebelah kanan jadi tolak 1. So R per 2 lebih besar daripada sama dengan ini 1.0605 tolak 1, kita akan dapat 0.0605. Dan kita nak R. Jadi 2 ni kita nak buat apa? Pun pindahkan di sebelah kanan. Jadi kita akan tulis 0.0605, 2 pindahkan ke sebelah kanan. Dia akan jadi darab. Pasal apa darab ni bahagi? Pindah jadi darab dia. Didarabkan dengan 2. Jadi, salah kala. Jadi, A lebih besar daripada sama dengan, kita ambil kalkulator, 0.0605 darab 2. Kita akan dapat 0.121. 0.121. Okey, ini pun diterima lah. Kalau kamu jawab 0.121. Tapi kalau kamu nak lebih advance, kamu nak buat dalam persen, kamu boleh darabkan dengan 100. Jadi jawapan dia akan jadi lain lah. Jawapan dia akan jadi R sama dengan, darabkan dengan 100, dapat apa? Darab 100, kita akan dapat 12. 12.1. Ini pun boleh. Okay, nah. So, kesimpulan kita, kadar, ambil ayat ni balik. Kadar faedah. Kadar faedah yang Paula kena target untuk mengeluarkan sekurang-kurangnya RM4,500 dalam 5 tahun ialah 12.1%. Titik. Gitu. Bila kita nak buat suatu kesimpulan. Okay, nah. Okey, jadi kalau dah faham, nak kukuhkan lagi. Okey, cuba buat latihan pada muka surat berapa ni? Muka surat 7 hak bawah ni. Ada 2 soalan. Okey. Soalan pertama dan juga soalan kedua. Okey, yang dalam kurungan ni adalah jawapan. Jawapan dia lah. Kamu boleh semak sama ada kamu faham tak jalan kerja. Okey, yang melibatkan kadar, faedah dan juga tempah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Hari ini kamu telah belajar macam mana nak menyelesaikan masalah bagi faedah compound. Yang pertama adalah untuk mencari jumlah compound. Yang kedua adalah untuk mencari masa dan kadar faedah. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.